Assalamualaikum geng. Jadi video kali ini adalah tentang Zenitsu Agatsuma dan juga story senior dia, iaitu Kaigaku. Aku akan ceritakan macam mana kehidupan Zenitsu ni sebelum dia menjadi Demon Slayer, dan macam mana juga senior dia ni, iaitu Kaigaku, berubah menjadi demon. Aku akan ceritakan juga lah pertarungan terakhir diorang ni pada arc Infinity Castle. Aku akan ceritakan Zenitsu dulu dan baru aku cerita Kaigaku. So, Agatsuma Zenitsu yang kita tahu sekarang ni, dia merupakan seorang pengguna pernafasan petir, dan dia ni juga terkenal dengan sifatnya yang cintakan wanita. Okay, pencinta wanita lah. Dan dia ni juga merupakan Demon Slayer yang penakut. Dan Zenitsu ni, sebelum dia menjadi seorang Demon Slayer, dia pernah jatuh cinta dengan seorang perempuan. Dan untuk macam memikat hati perempuan tu, dia bagi perempuan tu duit dengan kuantiti yang sangat banyak, sampai Zenitsu ni dah tak ada apa-apa. Dan perempuan ni pula, dia tipu dengan Zenitsu. Okay, dia ambil duit yang Zenitsu bagi dengan dia, kemudian dia larikan diri dengan boyfriend dia, meninggalkan Zenitsu yang dah tiada apa-apa lah dekat situ. Memandangkan Zenitsu ni dah tiada duit, dah tiada apa-apa kan, so dia terpaksa lah meminjam duit dengan along-along Jepun masa tu. Tapi Zenitsu ni, dia tak dapat bayar balik duit yang dia pinjam tu. So dia ni pun kena pukul lah oleh along-along Jepun. Dan masa Zenitsu kena pukul tu, Jigoro Kuwajima sampai, tanda Hashira yang dah bersarah pada masa tu. Dia datang dan dia selamatkan Zenitsu. Pas dia selamatkan Zenitsu tu, dia ambillah Zenitsu menjadi anak murid dia yang kedua. Masa Zenitsu ni diambil sebagai anak murid Jigoro, dia panggil Jigoro ni dengan panggilan Gramps, ataupun bahasa Melayu dia Atoklah. Diorang tiada pertalian darah, tapi itu Zenitsu panggil sebagai tanda rapat dia lah dengan Jigoro Kuwajima. Dan Jigoro tak kisah pun Zenitsu panggil dia Gramps. Dan Zenitsu ni juga, dia pasang niat untuk menjadi seorang Hashira supaya dia dapat banggakan Atok dia ni. Tapi macam yang korang tahulah, Zenitsu ni kan seorang yang penakut. Jadi benda tu macam menghalang perkembangan Zenitsu. Pada suatu hari ni, dia rasa macam dia dah tak boleh berkembang. Dia rasa give up dengan diri dia sendiri sebab dia tak dapat gunakan pernafasan petir. Jadi dia pergilah panjat satu pokok di tempat kawasan diorang berlatih tu sebab dia dah give up. Jadi Jigoro ni pun dia pujuklah Zenitsu supaya turun daripada pokok tu dan teruskan berlatih. Tapi Zenitsu ni masih lagi berkeras. Dia masih tak nak turun daripada atas pokok tu. Then suddenly, tiba-tiba, tiada hujan, tiada tsunami, tiba-tiba pokok yang Zenitsu panjat tu disambar oleh petir. Dan Zenitsu terkena sekali lah dengan sambaran petir tu. Lepas kejadian tu, rambut Zenitsu yang asalnya berwarna hitam berubah menjadi warna kuning. Ni sedikit sebanyak story Zenitsu lah. Sekarang aku nak cerita pula kisah Kaigaku, kehidupan awal dia sebelum dia menjadi Demon Slayer, dan kemudian baru aku cerita dia menjadi seorang demon. Kaigaku ni, dia merupakan anak yatim. Okay, dia tiada mak, dia tiada ayah. Dan sejak kecil lagi, dia dah memang hidup seorang diri. Dan dia ada tabiat yang buruk lah. Dia suka mencuri dan dia pernah melakukan beberapa lagi lah kejahatan yang lain. Sampailah suatu hari ni, Himejima Gyome datang ambil Kaigaku ni di bawah jagaan dia. Mungkin masa tu Gyome ni dia seorang sami. Dia menjaga anak-anak yatim. Tapi Kaigaku ni, biarpun dia dah dijaga oleh Gyome, dia masih lagi simpan sikap dia yang suka mencuri itu. Dan pada suatu hari ni, dia cuba untuk mencuri duit daripada kuil tempat dia orang tinggal tu. Dan perbuatan dia ni diketahui lah oleh anak-anak yatim yang berada di kuil tu. Jadi dia orang kejar Kaigaku keluar daripada kuil tu. Dan bila waktu malam, Kaigaku ni terserempak dengan seorang demon. So demon tu dah nak makan lah Kaigaku. Tapi Kaigaku ni, dia pergi offer dengan demon tu nyawa Gyome dan juga anak-anak yatim yang berada di kuil tu. So demon ni pun setuju, dan Kaigaku bawa demon tu pergi ke kuil dia. Masa diorang sampai tu, Kaigaku padamkan kemenyan wisteria yang Gyome pasang untuk menghalau demon. Lepas Kaigaku dah padamkan kemenyan tu, demon tu pun teruslah masuk ke dalam kuil tu, dan dia terus bunuh majoriti anak yatim yang berada di kuil tu. Sementara tu pula, Kaigaku larikan diri. Dan bila Kaigaku ni dah larikan diri, beberapa waktu lepas tu, dia berjumpalah dengan Jigoro Kuwajima
dan Jigoro ambil Kaigaku ni menjadi anak murid dia yang pertama. Prinsip kehidupan Kaigaku ni kan, dia sanggup halalkan apa jenis cara, yang penting dia ni boleh survive. Dan dia ni ada sifat sedikit lah macam Akaza, di mana diorang berdua ni bencikan orang yang lemah. Tapi perbezaan dia dengan Akaza ni kuat, plus dia ni tak takut nak mati. Kalau dia berlawan dengan lawan dia tu, dia tak kisah kalau dia mati. Tapi berlainan pula dengan Kaigaku, kalau dia jumpa lawan yang lagi kuat daripada dia, dan bila dia hampir mati, dia takkan malu untuk sujud di depan lawan dia tu supaya dia dapat teruskan hidup. Jadi bila Kaigaku ni dah jadi anak murid Jigoro, kemudian Zenitsu pula jadi anak murid dia yang kedua, diorang ni awal-awal memang dah tak berapa ngam lah. Perbezaan diorang berdua yang paling besar adalah daripada kebolehan diorang menguasai bentuk pernafasan petir. Zenitsu ni, dia boleh gunakan bentuk pertama daripada pernafasan petir, tapi dia tak boleh gunakan bentuk kedua sampai ke-6. Tapi Kaigaku ni pula, dia boleh gunakan bentuk kedua hingga ke-6, tapi dia tak dapat gunakan bentuk yang pertama. Tapi memandangkan skill berpedang Kaigaku ni lebih baik daripada Zenitsu, jadi dia ni dikatakan akan menjadi tanda Hashira yang seterusnya, dan dia akan mewarisi warisan Jigoro Kuwajima. Tapi disebabkan Jigoro ni mempunyai 2 orang anak murid, jadi dia ni bukannya yang jenis pilih kasih. So dia memang dah plan untuk bahagikan warisan dia ni dengan Kaigaku dan juga Zenitsu. So benda tu menyebabkan Kaigaku ni tak puas hati dengan keputusan Jigoro. Dia nak warisan tu, cuma dia seorang je dapat. Dia tak nak kongsi dengan Zenitsu. Kaigaku ni dia benci dengan Zenitsu sebab dia nampak Zenitsu ni budak yang manja plus kuat menangis. Zenitsu ni pula, dia benci juga dengan Kaigaku sebab perangai Kaigaku yang suka rendahkan orang, yang anggap diri dia ni lagi baik. Tapi deep down, actually Zenitsu ni dia ada rasa hormat dengan Kaigaku sebab Kaigaku ni kan sini dia plus orang yang lagi kuat daripada dia. Satu hari ni, Zenitsu terdengar ada Demon Slayer tengah mengumpat pasal Kaigaku. Diorang masa tu mengumpat yang Kaigaku ni bukanlah kuat mana pun. Dia tak dapat kuasai bentuk pertama daripada Thunder Breathing yang dikatakan merupakan asas kepada pernafasan petir. Itu pun Kaigaku tak dapat kuasai. Jadi dia ni cuma belagak hebat je masa tu. Bila Zenitsu dengar, dia pergi pukul. Dia tumbuk muka Demon Slayer tu. Bila Kaigaku dengar kejadian ni, dia bukannya cakap terima kasih dengan Zenitsu sebab backup dia, tapi dia hina Zenitsu. Dia kata dengan Zenitsu, kau tumbuk orang yang lagi kuat daripada kau. Kau jangan buat masalah dekat sini. Kau tu cuma kotoran. Kewujudan kau ni pun adalah sesuatu yang sangat memalukan. Beberapa lama lepas tu pula, Kaigaku ni tengah jalankan misi dia sebagai seorang Demon Slayer lah. Dan hari tu memang dia kehabisan luck lah. Banyak-banyak demon yang dia boleh jumpa, dia terjumpa dengan Upper Moon Demon yang pertama, iaitu Kokushibo. Jadi masa dia nampak Kokushibo betul-betul di depan mata dia, terus dia rasa ketakutan yang teramat sangat. Yalah kan Upper Moon yang pertama, aura Kokushibo ni memang kuat lah. So benda tu menyebabkan Kaigaku terus rasa ketakutan dan dia terus sujud di depan Kokushibo, mengharapkan yang Kokushibo ni dapat biarkan Kaigaku hidup. Kokushibo masa tu dia taklah bunuh Kaigaku, tapi dia offer kepada Kaigaku untuk menjadi seorang demon. Jadi dia potong sikit dia punya tangan tu dan dia bagi darah dia tu kepada Kaigaku, dan dia suruh Kaigaku minum semua darah tu, dan kalau darah tu tumpah sedikit pun ke tanah, dia akan terus penggal kepala Kaigaku. Jadi Kaigaku masa tu yang tengah ketakutan, dia teruslah minum darah tu sampai habis, dan masa tu lah baru dia bertukar menjadi seorang demon. Dan selepas dia menjadi demon tu, Kaigaku ni pun makanlah manusia, dan dia terus makan, dia bertambah kuat lagi sampailah dia berada di position Upper Moon yang ke-6. Dia gantikan Daki dan juga Gyutaro bila diorang berdua ni mati. Dan selepas Demon Slayer Corp dapat tahu yang Kaigaku ni dah mengkhianat dengan Demon Slayer Corp dan dia bertukar menjadi demon, diorang ni sampaikanlah berita tu kepada Jigoro Kuwajima dan juga Zenitsu. Masa Zenitsu dapat surat yang Chuntaro hantar dengan dia, burung dia tu, dia bacalah isi kandungan surat tu, dan dekat situ dia dapat tahu yang Kaigaku ni dah bertukar menjadi seorang demon. Dan dalam surat tu juga bertulislah atuk dia ni, iaitu Jigoro, dah bunuh diri. Dia commit seppuku sebab dia tak dapat tanggung rasa malu, dan juga disebabkan salah satu
satu anak murid dia ni dah bertukar menjadi demon. Jadi masa Zenitsu baca yang atuk dia dah bunuh diri, memang dia rasa marah lah masa tu, dan dia dah pasang niat untuk bunuh Kaigaku kalau dia berjumpa dengan Kaigaku nanti. Sampailah kepada Arc Infinity Castle, dan masa tu Zenitsu dengan Kaigaku ni diorang mencari sesama sendiri. Bila diorang dah berjumpa tu, Zenitsu nampaklah appearance Kaigaku ni dah bertukar menjadi demon, dan dia nampak di mata Kaigaku tu bertulis Upper Moon 6. Okay, dan masa dia orang berjumpa tu, Kaigaku ni macam biasalah, dia masih lagi rendahkan Zenitsu. Dia kata dengan Zenitsu, Zenitsu, kau ni masih lagi nampak lemah. Kau dah boleh gunakan bentuk lain selain bentuk pertama tanda breathing kah? Dan Zenitsu ni pun dia balas balik dengan Kaigaku, kau boleh tahan gembira biarpun kau tu sekarang tengah menduduki kedudukan paling rendah di kalangan Upper Moon. Kaigaku dengar Zenitsu ni menjawab dengan dia. Terkejutlah sikit Kaigaku, dia kata, oh, kau pandai menjawab sudah sekarang. Dan Zenitsu ni dia tanya lagi, kenapa kau berubah menjadi demon? Kau tahu tak, disebabkan kau bertukar menjadi demon, Atok bunuh diri dalam keadaan dia menanggung rasa perit. Bila dia belah perut dia, sepatutnya ada orang yang akan penggal kepala dia, tapi tiada orang masa tu. Dia mati dalam keadaan perit dan sangat menyakitkan disebabkan salah satu anak murid dia bertukar menjadi seorang demon. Dan masa Kaigaku dengar Zenitsu cakap begitu, dia ketawa. Dia cakap dengan Zenitsu, so, apa aku kisah? Itu tiada kena mengena dengan aku. Baguslah orang tua nyanyuk tu dah mati, sebab aku berusaha keras untuk waris dia, tapi dia suka-suka nak bagi warisan dia tu kepada kau dan aku. Aku tak nak kongsikan warisan tu dengan kotoran macam kau tu. Dan Zenitsu balas balik, Atok bukannya orang yang nyanyuk. Kalau aku ni kotoran, kau tu sampah. Aku cuma boleh gunakan bentuk pertama, tapi kau boleh gunakan ke semua bentuk kecuali bentuk yang pertama. Kesian betul dengan Atok sebab dia mati dalam keadaan yang menyedihkan, sebab dia tak dapat cari pewaris yang sesuai untuk dia. Masa Kaigaku dengar, trigger lah dia. Dia duluan trigger, so dia pergi serang Zenitsu. Tapi masa tu serangan dia miss, dan Zenitsu counter attack serangan Kaigaku tu. Dia yang pertama cederakan Kaigaku. So masa Kaigaku nampak pergerakan Zenitsu tu, dia memang nampak yang Zenitsu ni bukan Zenitsu yang dia kenal. Memang time tu dia ada completely a different person. So diorang pun teruslah berlawan. Masa tu Zenitsu ni pun cedera lah juga kan. Dan masa Kaigaku dah nak bunuh Zenitsu terus lancarkan bentuk ketujuh daripada tanda breathing, Flaming Thunder God. Dia terus gunakan bentuk ketujuh ni dan dia terus penggal kepala Kaigaku. Pergerakan Zenitsu tu dia terlalu laju sampaikan Haori yang dia pakai tu terkoyak habis sebab tak dapat tampung kelajuan Zenitsu tu. So masa Kaigaku kepala dia kena penggal tu, dia terkejut lah sebab semuanya berlaku terlalu pantas. Dan dia tuduh Jigoro ni pilih kasih sebab dia ajarkan dengan Zenitsu ni bentuk tanda breathing yang dia tak pernah nampak lagi. Jadi masa Zenitsu dengar yang Kaigaku ni tuduh Jigoro tu pilih kasih, dia kata dengan Kaigaku, tak, atau bukannya pilih kasih, dia bukannya orang yang macam tu. Bentuk ni aku cipta sendiri. Aku harap suatu hari nanti aku boleh berlawan dengan kau menggunakan bentuk aku ni. Masa Kaigaku dengar, dia tak dapat terima. Dia marah sangat masa tu. Dia tak dapat terima orang yang dia anggap lagi rendah dari dia, yang dia anggap kotoran, dapat cipta bentuk tanda breathing dia sendiri dan berjaya kalahkan dia. Lepas tu Kaigaku mati macam tu. So masa Zenitsu dah habis berlawan dengan Kaigaku, dia pengsan lah sekejap. Dan masa dia pengsan tu, dia masuk ke alam bawah sedar dia. Di situ dia berjumpa dengan Jigoro Kuwajima. Okay, dia jumpa atuk dia. Time tu dia orang dipisahkan oleh sebatang sungai. Masa dia nampak atuk dia tu, dia minta maaf lah dengan atuk dia. Zenitsu minta maaf sebab dia tak dapat berbaik dengan Kaigaku. Dia minta maaf sebab dia tak balas balik surat-surat yang Jigoro hantar dengan dia. Dia minta maaf juga kalau bukan disebabkan keberadaan dia tu, kemungkinan Kaigaku ni tak bertukar menjadi demon. Lepas tu dia minta maaf lagi sebab dia tak dapat banggakan atuk dia. Dia cuba untuk jadi Hashira sementara atuk dia tu masih hidup, tapi dia gagal. Dan Jigoro masa tu dia diam, dia tak cakap apa-apa. Jadi masa tu Zenitsu dia cubalah seberang sungai itu, tapi bunga-bunga yang ada dekat situ membelit kaki Zenitsu. Jadi Zenitsu ni tak dapat bergerak. And then dia terdengar Jigoro panggil nama dia. Lepas tu masa dia toleh tengok muka Jigoro, dia nampak yang atuk dia tengah menangis. Atuk dia cakap dengan Zenitsu, kaulah kebahagiaan dan kebanggaan aku. Jadi masa Zenitsu dengar yang atuk dia cakap begitu, dia terus sedarkan diri daripada pengsan dia. Dan dia perasan masa tu dia sendiri pun tengah mengalirkan air mata. Dia pun rasa macam benda tu sebuah mimpi. Aku rasa ni je lah story Zenitsu dan juga Kaigaku. Harap korang enjoy tengok video ni. Keep supporting 5SD Studios.
Thank you very much for watching. See you guys next time. Assalamualaikum.